Orang paling kuat iman bukan pada dahinya yang tinted. Tinted ni yang tahap JPJ tak lepas punya tau. Hitam legam betul. Rentuk dahi punya kat sujud tu. Kuat betul. Orang tahu itu iman kuat. Mana? Dahi dia, kau tengok dia punya dahi. 3 biji tu. Orang biasa 2 ada 3 biji tu. Macam mana dia sujud? Tengih agak. Itu bukan lambang keimanan lagi. Bukan. Itu benda boleh adjust. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh kerana itu, berbalik pada tajuk kita tadi ni, iaitu rahmat di sebalik ujian. Apa makna rahmat? Rahmat tu apa dia tuan-tuan? Rahmat. Setengah orang kita tanya rahmat tu apa? Dia kata mega. Lain kita apa rahmat? Eka matra. Ini apa benda lah awak menyanyi lagu tak habis-habis. Orang tanya tu dia kait dengan arti-arti dia. Rahmat ni maksudnya kasih sayang. Rahmat maksudnya kasih sayang. Kalau kita kata semoga keluarga engkau dirahmati Allah, maknanya semoga keluarga engkau mendapat itulah dia, kasih sayang Allah. Allah sayang kita semua. Itu maksudnya rahmat. Macam mana yang kita nak kata rahmat di sebalik ujian? Kasih sayang Allah di sebalik ujian. Pasal biasanya ujian ni benda kita tak apa nak berkenan. Siapa suka rumah dia hanyut? Siapa suka kasut kesayangannya dicuri orang? Slipper ke apa? Macam slipper saya warna merah bawah tu, jangan ambil. Tak larat beli lah. Hilang. Orang surau pandai. Tak apalah ustaz, ni semua ujian Allah. Kalau slipper dia hilang baru dia tahu. Slipper ya ujian. Tak apalah, kita pun ingat. Jadi ujian ni kebiasaan benda yang kita sendiri pun tak berapa nak berkenan, tak kena dengan jiwa kita. Kebiasaannya lah. Ada juga ujian yang kita pun suka. Ujian wanita, ujian harta, ujian takhta, ujian dunia, ujian anak cucu. Dulu sebelum ada cucu, rajin datang ke surau. Jak ada cucu ni seronok pula main. Dan cucu tu kerap duk main waktu maghrib. Atuk jadi mangsa, opah toki jadi mangsa. Dah lama tak datang ke surau dah ni, melayan cucu. Cucu tak pergi datang. Cucu pula 5 orang, semua boy kuasa 5. Jadi toki jadi Papa Zola. Ceritanya tuan-tuan tak tengok Ini semua jejak Rasul, tengok ni, tak apalah. Silap pula contoh. Jadinya macam mana kasih sayang Allah di sebalik ujian? Ni kita nak cerita. Pasal baru-baru ni tuan-tuan, saya tengok ada satu suasana tak berapa nak syok. Saya pun ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Tapi kita ni duk perhatilah gelagat manusia-manusia hamba-hamba Allah dalam Facebook ni, ya Allah. Ingatkan mari musibah ni makin, apa kata orang, makin nak insah berubah. Sebaliknya pun ada. Maksudnya jadi makin huru-hara pun ada perangai. Laju sangat mulut tu. Tengok orang kena ni balasan Allah ni. Tengoklah negeri tu lah paling juara semua maksiat apa negeri tu memang elok kena bala mu. Dia punya cakap mulut tak ada insurans tu. Dia mulut ni orang tua-tua berpesan apa? Kerana mulut santan binasa kan? Kerana mulut badan binasa, atau yang bau sikit lah, because of the sticky rice the coconut milk is gone. Itu yang tuan-tuan faham. Orang balakong biasa faham yang tu. Dahsyat mulut dahsyat sangat Belajar tinggi, universiti 4 flat semua. Mulut ya Allah hai. Mana belajar ni mulut ni? Kadang tu maaf cakap, tak pandai dengan kopiah atas kepala. Mulut tu. Kalau benda tu kena batang hidung awak, kena pada keluarga awak baru tahu. Cakap kat orang sedap sangat. Balasan. Kena kat dia, oh ini ujian. Oh dan dia ujian. Kalau orang lain balasan. Saya ingat macam ni lah tuan-puan semua yang dirahmati Allah. Perasan tak? Kita ambil contoh musibah banjir Musibah banjir yang Allah Ta'ala izinkan berlaku ni, sikit sebanyak, hikmah dia apa tuan-tuan rasalah? Yang kita, lain-lain orang lain lah cara pandang dia. Bagi saya sendirilah, peribadilah, ni bukan mana kitab, pandangan peribadi. Yang saya nampak, inilah musibah yang Allah Ta'ala nak tunjuk kat kita warna sebenar perangai tiap-tiap seorang. Betul tak? Baik yang kena musibah atau baik yang menengok atau yang dengar berita musibah.
Maksud saya apa? Ada orang pertama jenis bila tahu saja musibah ni jadi, dia tanpa buang masa, tak berlengah-lengah, terus turun bantu apa ada jalan on saja. Kadang-kadang tu yang dia dah ni kan hujung minggu, weekend, esok Sabtu Ahad, yang cancel, kita turun mana Hulu Langat ke ni, sekarang ni Mentakak pula ni, di Pahang pula, di Temeloh pula, jom cancel mana, kita turun. Ada Allah nak tunjuk, dia ni macam ni punya perangai ya. Dia ni memang dia tak peduli, janji dia dapat tolong orang, mengutamakan orang lain. Ada jenis macam tu. Dan kadang-kadang tu sampai kalau ikutkan dia tu pun tak mampu. Ada seorang hamba Allah tu kan, saya ingat viral, tuan-tuan pun tahu, dia naik Viva kan. Naik Viva pada Melaka, bawa perahu, bawa bot, modal RM50. Sekarang dekat Pahang, RM50 dia bawa. Ulang alik yang Melayu, yang India, yang semua dia usung, dia pindahkan, dia tolong pindahkan. Laju dia buat kerja. Orang sampai kagum dia ni daripada mana datang ni. Allah Ta'ala nak angkat darjat seorang sekelip mata ya. Dia tak payah berlakon, tak payah menyanyi, tak payah jadi selebriti. Membantu orang, unsung hero. Hero yang tak didendangkan. Tak payah pakai kamera semua. Tak payah panggil wartawan, tak payah. Dia bantu aja, semua orang kenal. Allah nak angkat darjat macam tu lah. Allah tuan-tuan, Allah nak tunjuk. Siapa yang pandai sembang kari, berdegah-degah, kita kena mana. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak tunjuk. Saya lah yang cakap ni, pandai sembang lah. Tak orang lain, ataupun ada agak orang lain. Allahu Akbar. Muhasabah. Lepas tu nak kata apa? Betul tak? Dan memang sungguh pun. Ada orang Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa dia ni, jenis dia kerja tak banyak sangat, kamera manjang. Tak tahulah, tapi nanti lu janganlah hukum lagi. Sampai kawan-kawan misi bantuan tu pun pelik. Masa atas bot kamera dah, turun gambar cepat. Lagi. Masa tengah lagi gambar ni, tengah bagi ni. Berlumpur, gambar. Kerja tak banyak, gambar banyak dari kerja. Wallahu a'lam. Kita tidak mengatakan dia ni riak lah, ta'ajul lah, semua. Ingat, agama tak mengajar kita supaya menilai hati orang. Jangan duk menilai hati orang. Itu dia dengan Allah. Tapi dari sudut efisien buat kerja, kalau sibuk sangat bergambar manjang, kerja macam mana ni? Tu je lah yang kita tengok kan. Ada juga orang Allah nak pamerkan kepada kita, setitih air banjir pun tak pernah kena pada badan dia lagi, tapi dia punya ayat dekat Facebook, keyboard warrior. Inilah cerita macam dia pun dah menyelam dah. Tak lagi. Allah nak tunjuk. Kadang-kadang di kalangan yang menerima bantuan pun sama. Allah nak tunjuk siapa di kalangan kita yang paling kuat iman. Ingat, orang paling kuat iman bukan pada jubahnya yang labuh. Orang paling kuat iman bukan pada dahinya yang tinted. Tinted ni yang tahap JPJ tak lepas punya tau. Hitam legam betul. Rontok dahi punya kat sujud tu. Kuat betul. Orang tahu itu iman kuat. Mana? Dahi dia, kau tengok dia punya dahi. 3 biji tu. Orang biasa 2 ada 3 biji tu. Macam mana dia sujud? Tengih agak. Itu bukan lambang keimanan lagi. Bukan. Itu benda boleh adjust. Benda boleh buat. Kontok lah boleh. Tak, pasal sekarang kan orang setengah-setengahnya menilai luaran. Sekarang zaman packaging. Packaging cantik, dalam tak ada apa. Dalam hampir. Loh, ini je. Luaran, cantik, ribbon semua. Manusia pun sama. Luaran, wah, kita tengok macam uji ni hadiah apa ni. Dalam Allah, ini je. Manusia pun sama. Bukan itu ukuran dia. Tapi ada setengah orang Allah nak tunjuk iman dia tatkala dia diuji. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Adakah manusia itu mengira-ngira bahawa cukup sekadar dia mengaku kami beriman tapi belum diuji? Allah kata apa? Takkanlah senang sangat mengaku kami beriman, belum diuji lagi. Kena saja baru tahu iman kita di tahap mana. Ada orang tuan-tuan, Masya Allah,
kena ujian macam ni, semayang tak tinggal. Semayang tak tinggal. Kan viral kat baru ni kan. Ada brother tu, hamba Allah tu, tepi ni air banjir, dia Allahu Akbar, semayang. Banjir, semayang tetap semayang. Duduk di pusat pemindahan pun cari ikhtiar jalan, semayang tetap semayang. Di situlah ukuran kita. Ini kadang tak banjir pun tak semayang. Telah banjir tak tahu. Tak banjir pun tak semayang, macam mana? Orang sini ke ada Venezuela. Allahu Akbar. Allah nak tunjuk. Walaupun adalah hujung-hujung telinga kita ada dengar juga di kalangan yang menerima bantuan tu menangis-nangis, terima kasih lah, terima kasih, tengoklah rumah acik ni habis lah, dengan almari dah kembang, dah kena buang semua, dah melonggok, tak ada apa dah tinggal, kita mengasih lah, ingat kat makciknya. Ada juga kadang-kadang orang bagi sumbangan, bagi ni mengasih, tapi ni je ke? Allah nak tunjuk ni je ke? Kami nak yang lain, yang ni tak mau, banyak dah. Tapi tak apalah, pihak yang memberikan tu cuba sedaya upaya menyantuni. Barangkali ada orang kita tak di tempat dia, mungkin dia sedih, dia memang betul-betul dia nak benda lain, tapi itulah sikit sebanyak kita nampaklah setiap warna-warni sikap manusia yang ada di sekeliling kita. Ada setengah orang hidup mewah, dia tak pernah hidup susah, tak pernah. Berpuluh tahun hidup kawasan tu tak pernah naik banjir, semua tak pernah. Sekali kena bagaikan meronta-ronta dan lari daripada skedul asal. Biasanya dia makan ini, benda apa ni, bagi apa ni, tak mau, nak lain. Mungkin. Padahal kita diajarkan supaya redha, syukur apa yang dapat. Inilah dia. Sebab itu kasih sayang Allah ni begitu luas sekali, tak kala bila ujian musibah datang melanda kita. Namun sedikit pembetulan lah, kalau dalam masyarakat kita masih lagi berpegang bahawa semua yang datang menimpa ini adalah balasan daripada Tuhan, kita minta dia tolong istighfar banyak-banyak sikit. Nampak sangat kadang tu belajar mengaji tak habis, nampak gayanya lah, nampak gayanya.